أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. وبعد الحمد لله. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tuan-tuan, Tuan Nazir Masjid, ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan pada malam ni untuk sama-sama kita menyambung pengajian berkenaan dengan kitab Al-Adhkar, karya agung dari Imam Nawawi. Dan sebelum PKP kita baru bermula sahaja pada mukaddimahnya, dan masih lagi kita dalam mukaddimah kitab tersebut. Dan hari ini bakal kita sambung berkenaan dengan apa yang cuba disampaikan pada mukaddimah sahaja. Banyak benda-benda penting yang boleh kita ambil, yakni satunya berkenaan dengan nasihat pada hati, yang keduanya baik pada anggota, dan yang ketiganya meluruskan ataupun memperbetulkan lisan. Mungkin ada yang berkata tidak baik, kita memperelokkan lisan kita, hasil dari kita mempelajari ilmu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung pada bahagian disebutkan, insya-Allah aku menambahkan sejumlah hal-hal berharga dalam ilmu hadis, perkara-perkara yang lebih terperinci, kaedah-kaedah yang penting, dan juga latihan jiwa serta adab-adab yang mesti diketahui oleh orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menyentuh, aku menyebutkan semua ini secara jelas sehingga mudah difahami oleh kaum awam dan juga yang terpelajar. Pada perenggan yang dibacakan sebentar tadi disebutkan oleh pengarang, dia gunakan perkataan aku menambahkan sejumlah hal-hal yang berharga. Ayat dia cukup cantik. Dia kata dia muatkan di dalam ini beberapa hal yang patut difahami, patut dipelajari. Bukan beberapa, tetapi dia gunakan hanya perkataan beberapa, jumlah hal katanya disebutkan dalam ni, padahal bermacam-macam ilmu dia muatkan di dalam. Dan disebutkan dia muatkan di dalam ini sejumlah hal-hal yang patut dipelajari. Jadi benda-benda yang ada dalam ni patut kita lihat satu persatu untuk kita ambil peduli tentang perkara-perkara penting yang cuba disampaikan. Dan disebutkan pula di antara perkara yang dimuatkan di dalam kitab ini adalah perkara-perkara yang terperinci untuk difahami, kaedah-kaedah yang penting, dan juga latihan pada jiwa. Kerana apa? Dia sebutkan kepada kita, bila mana orang ini nak pergi menuju Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab yang patut dia fahami, ada adab-adab yang patut dia perhatikan dalam kehidupan dia. Sebab ramai di antara manusia pada hari ini, dia sibuk menjaga bahagian zahir, dia sibuk menjaga bahagian zahir, yang baju kotor diperelokkan, yang seluarnya koyak dia tampal,
Yang mukanya tak berapa segak, dia bagi segak. Yang rambutnya tak terurus, dia sikat, dia sisir bagi elok. Tetapi bila mana bab dalaman, bab jiwa, bab hati, dan juga etika, tingkah laku, adab-adab dalam kehidupan, banyak benda yang kita abaikan. Sebab itu di antara benda yang kita ni tertinggal banyak adalah belajar berkenaan dengan adab. Bila mana ditanya kepada Imam Malik pernah ditanya berapa tahun belajar. Lalu bila mana dia ceritakan, dia kata setelah beberapa tahun belajar, dia buat kesimpulan ringkas, dia sebut, dia kata dalam 20 tahun belajar ilmu, dia kata dia bahagikan 18 tahun belajar tentang adab dan 2 tahun belajar tentang ilmu. Bila ditanya pada Imam Malik, pasal apa belajar tentang adab hingga 18 tahun? Lalu disebutkan Imam Malik, adab yang dipelajari dalam 18 tahun itu pun belum lagi habis dipelajari. Sebab adab-adab dalam hidup ni banyak. Daripada kita bangun tidur sampai tidur balik, penuh dengan adab. Kalau tuan-tuan bisa tengok satu kitab namanya Anugerah Tuhan, yakni adab-adab Islam, dalam tu hanya dimuatkan beberapa adab sahaja. Tu pun 42 adab. Kalau dibaca kita 42 bulan, lebih kurang dalam 4 tahun berhabis. Tu baru 42 adab. Yang penting, yang besar dia muatkan di dalam tu. Ada lagi yang kecil-kecil, ada lagi yang terpencil adab-adab yang patut kita pelajari. Sebab itu nak nampak cantiknya seorang manusia bukan terletak pada zahirnya, tetapi cantiknya seorang manusia terletak pada adab dan juga akhlak yang dibawa dalam kehidupannya. Mengaku sayang pada Nabi, mengaku cinta kepada Nabi, tetapi dalam hidupnya ini tidaklah dia menjadi seorang yang berakhlak, tak juga dia ini menjadi seorang yang beradab kepada orang, juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dia katakan di sini, bila mana seseorang ini, dia ini nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia ini mempelajari adab-adab yang penting dalam kehidupan, supaya perjalanan menuju itu baik dan terus lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihatkan, telah kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang membawa maksud, barang siapa mengajak pada petunjuk, nescaya ia mendapat pahala sebesar-besarnya orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Ini satu hadis yang diceritakan kepada kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sebutkan kepada kita, barang siapa yang mengajarkan orang satu benda baik, siapa yang mengajarkan kepada orang satu benda baik, nescaya Allah akan bagi pada dia pahala seperti mana dia buat juga benda tersebut, dan tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat juga benda itu walaupun sedikit. Sebab itu di awal-awal ni kita nak ceritakan, di awal-awal mukaddimah pengenalan ni, pengarang bagi tahu kepada kita supaya kita ni jadi orang yang dah belajar sesuatu benda baik, lalu disebarkan kepada orang lain dan dikongsikan juga kepada orang lain. Sebab berlaku pada zaman hari ni, bila mana dia belajar sesuatu ilmu, bila mana dia dengar sesuatu ilmu, rajin datang dengar pengajian, tetapi dia tak nak sebar kepada orang lain. Dia dah tahu ilmu tersebut bermanfaat, dia tahu ilmu tersebut ilmu yang baik, tetapi bila mana dia dapat sesuatu ilmu, dia tahu orang lain pun juga patut tahu ilmu tersebut, tapi dia tidak sebarkan kepada orang lain. Orang macam ini, dia ada azab yang sedang menanti dia. Sebab Nabi ceritakan kepada kita, barang siapa yang menyembunyikan satu ilmu, tak ada sebab apa-apa, tiba-tiba saja sembunyikan, tak nak cerita kepada orang, maka orang macam ini ada azab yang pedih menanti dia, menyembunyikan sesuatu ilmu. Sebab itu kena fahami tuan-tuan, ilmu ini dia ada 3 hak. Ilmu dia ada 3 hak. Yang pertama, hak ilmu adalah dipelajari. Ilmu dipelajari. Tuan-tuan datang duduk pada malam ni, dengar pengajian, dengar ilmu, hak ilmu untuk dipelajari. Yang kedua, hak ilmu adalah untuk diamalkan.
Bila mana dah dipelajari, bila mana dah belajar dengan sehabis baik, bila mana dah belajar dengan sehabis faham, maka amalkan ilmu tersebut. Jangan hanya belajar tetapi tidak diamal. Umpama pohon yang tidak berbuah, itulah orang yang hanya belajar ilmu tapi tidak diamalkan. Dan yang ketiga hak tersebut pada ilmu adalah orang yang belajar dan dia telah amalkan ilmu tersebut, maka patutlah dia sebarkan kebaikannya kepada orang lain. Bukan hanya dia belajar seorang-seorang, pandai seorang-seorang, tapi tidak baru disebarkan kepada orang lain. Disebarkan ilmu tersebut sebab orang lain juga berhak tahu. Tuan-tuan malam ni belajar beberapa benda pada mukaddimah ini. Balik nanti tulislah di grup WhatsApp ke, tulislah di mana-mana ke, bagi tahu pada orang apa yang kita belajar pada malam ni. Supaya walaupun orang tu tak dapat datang ke masjid UPM pada malam ni, tapi dia dapat tahu juga daripada kita yang hantar. Kita tulis di Facebook kita tulis di status WhatsApp kita buh di dalam grup WhatsApp kita, sebarkan. Ada mata-mata yang membaca, dia faham dan dia ambil peduli tentang ilmu tersebut. Pahalanya bukan pergi pada orang lain, pahalanya pergi pada kita yang menyebarkan ilmu tersebut. Jadi jangan takut. Sebab kadang-kadang kita ni takut nak menyebarkan ilmu, bagi tahu sesuatu ilmu kepada orang, bila mana syaitan dah bisik di telinga kita. Syaitan bisik di telinga, syaitan kata, Tok Zah duk ajarlah pada orang lain. Hang dah penat-penat datang belajar, hang dah penat-penat meredah hujan, meredah jam datang nak belajar. Tiba-tiba bila dah dapat orang yang tak datang sibuk-sibuk, hang nak kongsi pada mereka. Tak payah, syaitan sebut. Kita pun dengar. Jangan didengar hak itu. Sebab bila mana syaitan duk bisik, dia akan bagi tahu, jangan pergi cerita ke orang ilmu yang kamu tahu. Nanti orang lain sama-sama pandai, tak seronok lah. Kan bagus kalau duduk di tempat kamu jadi orang yang paling pandai di tempat itu. Kan itu seronok. Dia bisik di telinga, kita pun dengar, kita pun ambil peduli apa yang syaitan dan iblis bisikkan di telinga kita, lalu kita tak sebarkan kepada orang lain. Kita duduk dalam keadaan sombong dan tak nak sebarkan, merasa kita paling bijak di situ, sedangkan dah dihidang pada kita satu pahala bagi mereka orang yang selalu menyebarkan kebaikan kepada orang dan mengajarkan satu benda baik kepada orang lain. Pahalanya berkekalan selagi mana orang itu buat, pahalanya berjalan sampai hari kiamat. Tu yang kita tak nak peduli. Sebab tu disebutkan kepada kita dalam hadisnya ringkas, Nabi kata, barang siapa yang mengajak orang untuk buat baik, menunjukkan orang jalan yang baik, maka dia akan dapat pahala sebesar pahala orang yang buat benda tersebut tanpa mengurangi walaupun sedikit daripada pahala itu. Baik. Kita sambung perbincangan. Aku bermaksud membantu para pencinta kebaikan dengan memudahkan jalannya, mengarahkannya, menjelaskan cara menempuh dan petunjuknya. Pengarang sebutkan kepada kita, dia buat satu kitab dan dia kumpulkan beberapa ilmu, dimuatkan di dalam kitab ini. Sebab dia kata dia nak bantu orang yang suka kepada ilmu, dia nak bantu orang yang cinta kepada ilmu. Sikap ni kita kena ambil. Malam ni kalau kita tak dapat banyak, kita dapat belajar sikap ni pun jadilah. Kalau kita ni tak dapat buat sesuatu kebaikan, suka pada orang yang buat benda baik pun jadilah. Kalau kita ni jenis nak datang pengajian, kita tak dapat datang, sibuk lah, busy lah, banyak kerja lah, ada undangan mana-mana lah, asal nak pergi je tak boleh. Tapi kita ni dalam hati jenis suka pada orang yang datang. Jadi kita pun bagi tahu pada tuan pengurusi, saya ni minat sungguhlah tiap-tiap malam ada pengajian. Boleh tak saya nak sponsor apa-apa kan dalam sebulan tu 30 hari, 15 hari saya nak sponsor, boleh tak? Dia ada suka pada benda baik. Sebab tu Allah ceritakan kepada kita dalam surah Al-Lail, siapa dia manusia yang dimudahkan urusan kehidupannya. Ada orang yang dimudahkan urusan kehidupan, ada orang yang disusahkan urusan kehidupannya. Siapa yang dimudahkan urusan hidup? Allah ceritakan kepada kita tiga manusia. Dia ini adalah orang yang fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan jalan hidupnya untuk jadi mudah. Tiga manusia, a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang yang bertakwa, orang yang suka memberi, dan orang yang suka benda baik. Orang yang suka benda baik, orang macam ini Allah mudahkan jalan hidupnya walaupun dia belum dapat buat.
walaupun dia belum lagi dapat peluang untuk buat benda tersebut, tapi dia suka tengok orang buat benda baik, maka Allah akan mudahkan jalan dia juga untuk dapat buat benda baik tersebut. Dia nak datang dengar pengajian tak dapat, malam-malam dia tengok di Facebook je live. Dia nak datang duduk depan-depan dengar betul-betul bertentang mata, tak dapat, adalah benda yang menghalang daripada dia datang. Tapi dia suka orang yang datang. Suatu hari nanti Allah akan mudahkan dia, lapang dia tiap-tiap malam boleh sampai. Sebab tu seronok. Jadilah orang yang suka kepada benda baik, nescaya Allah akan mudahkan jalan kita untuk buat benda baik. Dan dia ceritakan ini adalah untuk membantu orang yang suka kepada kebaikan dan memudahkan jalannya, mengarahkannya dan menjelaskan kepada dia bagaimana nak menempuh satu jalan untuk buat benda baik. Semua ada dalam ni, kita akan belajar satu persatu. Pengarang sebutkan kepada kita, dia nak tunjukkan macam mana jalan nak menempuh benda-benda baik, akan diceritakan. Dan juga di sini dinyatakan, kerananya di muqaddimah kitab ini aku menyebutkan beberapa fasal penting yang diperlukan pemilik kitab ini dan orang-orang yang memiliki perhatian lainnya, bila mana di antara para sahabat Nabi SAW ada yang tidak dikenali bagi orang yang tidak memerhatikan amal. Aku mengingatkannya dengan mengatakan, kami meriwayatkannya dari si fulan, ia seorang sahabat, agar ia tidak ragu pada status persahabatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ini diceritakan berkenaan dengan daripada mana sumber yang diambil, daripada hadis yang diceritakan di dalam kitab ini. Baik, dalam kitab ini aku hanya membawa hadis-hadis dari kitab-kitab yang masyhur. Ni dia terangkan pula. Di dalam kitab ini aku hanya membawa hadis-hadis dari kitab-kitab yang masyhur yang menjadi rujukan utama ajaran Islam setelah Al-Quran, yakni adanya 5 kitab, yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan juga Sunan An-Nasa'i. Ini adalah sumber hadis yang dipetik. Namun terkadang aku juga meriwayatkan beberapa hadis dari kitab-kitab terkenal ini dan juga yang lainnya. Aku hanya mengutip sedikit dari kitab-kitab dan juga daripada kitab-kitab musnad, dari kitab-kitab rujukan utama di atas. Aku tidak membawa hadis-hadis dhaif. Jadi jangan takutlah, tidak ada di sini hadis-hadis yang dhaif, kecuali sedikit dan disertai dengan penjelasan kedhaifannya. Kalau ada pun katanya ada dihuraikan panjang tentang status hadis tersebut. Secara umum aku hanya menyebut hadis sahih di dalam kitab ini, kerananya aku berharap kitab ini menjadi rujukan utama yang bisa diandalkan. Selain itu, aku tidak menyebut hadis-hadis dalam satu bab kecuali dengan kesimpulan jelas terkait dengan permasalahan. Disebutkan di sini, jangan takut, jangan khawatir, apa yang dibawakan dalil-dalilnya semuanya adalah sahih, dan jika ada yang dhaif pun akan diberikan perinciannya dengan sangat-sangat detail. Dan bila mana digunakan satu-satu dalil, maka diberikan kesimpulan dan juga tentangnya secara terperinci dalil tersebut, supaya yang membaca tidak ada masalah untuk memahami dengan jelas. Jadi tuan-tuan, sebelum saya baca pada perenggan seterusnya, kita ni bila mana kita mendengar tentang hadis, mendengar tentang apa yang dibawa berkenaan dengan hadis, kita akan mencari yang sahih. Kita akan mencari yang betul-betul tidak ada keraguan pada dalil tersebut. Kita akan cari sehabis baik betul-betul yang sahih. Tapi berbeza dengan ada sesetengah orang yang dia ni bila mana dapat satu berita daripada orang yang membawa berita tersebut, kenapa kita tak ada satu sikap seperti mana kita nak mendapatkan hadis yang sahih? Senang sebut, senang difahami. Kalau kita belajar tentang hadis, kita nak cari yang betul-betul tidak diragui.
Tetapi kalau ada orang datang pada kita bawa satu berita, kenapa kita tak pernah cari dia punya penjelasannya dengan sehabis baik? Orang cerita pasal satu manusia, kita dengar dan kita terus sebarkan ceritanya tanpa usul periksa. Ada orang mengumpat tentang si fulan bin si fulan, kita pun dengar daripada jauh, kita kata oh betul ke ni? Kita pun kata betul ke ni? Lalu kita pun ambil cerita tersebut, terus bubuh di dalam grup WhatsApp kita, pun disebarkan kepada orang tanpa ada usul periksa. Tak pernah cari pun, adakah berita ni sahih ataupun tidak, adakah berita ni hanya berita palsu, adakah berita ini hanya berita main-main saja. Tidak pernah dicek adakah benda itu baik ataupun tidak, betul ataupun tidak. Patutnya bila mana ada orang datang pada kita bawa satu berita. Sebab apa saya cerita benda ni teringat nak dikongsikan? Sebab banyak 2 minggu lepas pun ada, 2 hari lepas pun ada sebar-sebar berita, rupa-rupa berita palsu. Selain wabak COVID-19, wabak berita palsu pun menular juga dalam masyarakat kita ni. Banyak tentang bawa berita palsu dan juga berita-berita yang tak sahih. Yang satu yang pi cerita tu satu hal dah, yang pi kongsi tanpa usul periksa tu pun satu hal juga, yang pi baca dan terima bulat-bulat pun satu hal juga. Ini yang patut kita ubah dalam masyarakat kita. Bila mana datang pada kamu orang bawa satu berita, siasat apa yang dibawa. Bukan saya sebut, tapi Allah sebut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang satu orang bawa berita pada kamu, siasat berita tersebut, adakah benar ataupun tidak, adakah sahih ataupun tidak, boleh diguna pakai ataupun tidak. Sebab dalam kehidupan kita ni, bila mana kita nak cakap sesuatu dan terima satu berita, dua benda kita takut. Satu jadi fitnah, yang kedua jadi mengumpat. Kita hari ni jenis, bila kita bercakap satu benda yang betul, kita kata tak ada apa. Biarlah saya cakap benda ni benda betul. Biarlah saya cakap pun dia marah pun benda ni benda betul. Biarlah, dia kata. Bila benda tu betul, kita bawa ceritanya, itu akan jadi umpatan. Dan bila mana berita itu salah, tetap kita cerita kepada orang lain, itu akan jadi fitnah. Dua-duanya buruk. Kita tak nak jadi pemfitnah dan kita tak nak jadi pengumpat. Dua-dua ni sifat yang tercela ada di dalam Islam. Jangan ada dalam hidup, supaya kita ni jadi manusia yang baik. Baru tadi disebutkan berkenaan dengan adab-adab. Kalau nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang elok, nak jadi orang yang disayangi Allah, dicintai Nabi, jadi orang yang beradab. Tentang lidah, tolong jaga baik-baik. Tentang berita palsu. Baik, kita sambung pada mukadimahnya. Malam ni kita selesaikan mukadimah, dan pada perjumpaan akan datang kita boleh masuk pada bab yang pertama. Azan dulu. Azan dulu, azan dulu. Kita beri laluan kepada laungan azan. Kita kembali selepas ini. Allah